Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat pagi saya ucapkan, dan saya harap semua pelajar-pelajar tingkatan 1 semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Pertamanya, saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Izzat. Nama penuh saya Muhammad Izzat bin Muhammad Yusof. Ramai pelajar panggil saya Cikgu Izzat lah, dan ada setengahnya panggil Cik Izzat. Okey, baik. Untuk makluman, saya akan mengajar kamu reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 1. Dan insyaAllah kalau kamu masih lagi berada di sekolah ini, di tingkatan 2, tingkatan 3, saya masih lagi akan mengajar kamu reka bentuk dan teknologi di tingkatan 2 dan tingkatan 3 nanti. Baik, untuk pelajaran tingkatan 1 reka bentuk dan teknologi, saya rasa mungkin tak asinglah bagi kamu kerana kamu telah pun mempelajari sebahagian daripada tajuk reka bentuk di sekolah rendah. Okey, sebelum saya cerita berkenaan dengan itu, izinkan saya cerita juga pasal diri saya. Seperti mana saya maklumkan tadi, nama saya Muhammad Izzat. Ada yang panggil Cikgu Izzat, dan saya berasal daripada Jerantuk, Pahang. Telah berada di Sekolah Menengah Agama Pelangai ini pada tahun 2012 sehingga dah sekarang. Merupakan lulusan daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, dalam bidang pendidikan matematik, dan alhamdulillah hari ini bersama-sama kita meneroka ilmu barulah. Dan untuk makluman awak, subjek reka bentuk dan teknologi ini merupakan antara pelajaran baru yang diperkenalkan pada tahun 2017 dahulu, dan ini merupakan tahun yang ke-5 mungkin. Tahun yang ke-5 bagi saya mengajar dan tajuk reka bentuk dan teknologi. Okey, baik. Saya tak nak buang masa kerana mungkin panjang lagi waktu kita. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan reka bentuk, sudah tentu kita terbayang tentang bentuk lah terutamanya, rekaan dan sebagainya. Dan bila kita sebut pasal reka bentuk dan teknologi, dua ni adalah terma yang perlu dikenal pastilah, difahami dan dikenal pasti. Okay? Apa itu reka bentuk, apa itu teknologi, dan apakah gabungan kepada dua perkataan ini membentuk satu pandangan, membentuk satu view kepada kita. Baik, saya ingin berkongsi dulu apakah definisi reka bentuk dan teknologi. Okey. Takrif reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan manusia. Dia adalah tentang menyusun bahan. Okay, kita ada plan untuk menyusun bahan-bahan tersebut. Contoh macam orang susun batu bata nak buat dinding. Okay, dia akan susun macam ni, and then susun. So, dia merancang bagaimana untuk menyusun. Itulah kita panggil dia reka bentuk. Dan biasanya reka-reka bentuk ini yang dihasilkan sentiasa akan bersaing dengan produk-produk sedia ada, supaya dia tidak mencemarkan alam sekitar lah, dan dia akan berlaku inovasi, invensi dan sebagainya. Itu nanti saya akan terangkan dalam kelas yang lain lah. Okey, contoh apakah perubahan reka bentuk yang dah berlaku di dunia. Antaranya adalah saya kongsikan sedikit berkenaan dengan perubahan reka bentuk basikal. Okey, yang ni pada tahun 1818. Ni bentuk basikal yang pertama sekali. Dia reka. Okey, kemudian berubah macam ni. Yang ni tak ada ni. Ni mungkin pakai kayu kot, saya tak ingat lah pakai apa ni. Dia pakai tangan kot. Okey, yang ni kayu pakai kaki. Kayu sampai tahun 2000 nampak revolusi basikal yang pelik-pelik jadi. Siap boleh baring ni. Mungkin penat duduk, boleh baring. Ini revolusi. Okey, revolusi perubahan reka bentuk basikal tersebut. Okey, baik. Kemudian, macam mana pula kalau dengan telefon? Ni revolusi
telefon, perubahan reka bentuk telefon. Oh, tu dia. Oh, sorry. Okey. Ni. Zaman tahun bila ni tak tahu ni. Motorola. Ni bentuk dulu ada area panjang lagi. Lepas tu Nokia mengubah dunia dengan memperkenalkan telefon tanpa area. Terselit kat sini, Apple memperkenalkan telefon tanpa butang ke kunci ni. Keypad, tanpa keypad, nampak? Dia kena touch screen. Okay, nampaklah evolusi dah. Sampai hari ni lagilah pelik-pelik. Canggih-canggih. Phone macam komputer pun ada kan. Nak menunjukkan bahawa teknologi tu sangat-sangatlah deras. Okay, baik. Kemudian, teknologi. Apa pula teknologi? Teknologi adalah pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, untuk dijadikan tenaga, untuk dijadikan sistem. Dan fungsi teknologi ni tak lain tak bukan adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Dan kebanyakan penciptaan ataupun reka bentuk penciptaan yang ada pada hari ini tak lain tak bukan adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi, kedua-dua takrifan reka bentuk dan teknologi ini sangat berkaitan. Dan kalau kita boleh gabungkan dalam satu perkataan, reka bentuk dan teknologi adalah percambahan idea dalam proses penyusunan bahan yang dirancang dengan mengaplikasikan sains dan matematik bagi memudahkan kehidupan manusia. Memudahkan kehidupan manusia. So, itu secara ni je lah. Okey, baik. Bidang reka bentuk ni ada macam-macam. Okey, kalau kita sebut bahasa Melayu mungkin agak janggal. Tapi kalau kita sebut bahasa Inggeris tu, kita rasa dekat. Sebab biasa orang akan sebut bahasa Inggeris lah. Zaman ni zaman asimilasi kan. Reka bentuk, kita panggil dia design. Kalau sebut design ni, bidang design bidang apa? Macam-macam jenis design. Okay. So, untuk design, untuk reka bentuk, untuk buat reka bentuk ni kita ada seorang pereka bentuk. Kita panggil dia pereka bentuk lah. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai designer. Bila sebut designer, biasa orang, designer. Dia akan kenal sikit. Okay. Baik. So, bidang reka bentuk ni terbahagi kepada dua. Kita ada bidang konkret, kita ada bidang abstrak. Okay. Bidang konkret dengan bidang abstrak. Okay. Apa itu bidang konkret? Konkret ni yang melibatkan sesuatu produk yang dapat kita tengok, dapat kita lihat, dapat kita pegang. Kita dapat sentuh. Dapat tengok, dapat pegang, dapat sentuh. Okay. Contoh, reka bentuk dalam bidang pembuatan. Okay, buat tembikar, kita dapat tengok tembikar, kita dapat pegang tembikar tersebut. Dalam bidang mekanikal, mungkin nak buat basikal kan, kita dapat pegang basikal, dapat tengok basikal tersebut. Dalam bidang electrical pun, elektrik, kita nampak bateri, kita nampak sumber elektrik, kita nampak litar, kita nampak wayar, kita nampak mentol. Okay, dalam bidang elektronik kita nampak litar elektronik, kita nampak komponen elektronik. Okay, kemudian dalam bidang mekatronik ni senang disebut sebagai robotik. Nampak robot bergerak sini di sana sini. Macam hari ni memang diguna pakai, terutamanya di kilang-kilang lah. Okay, dalam bidang pertanian ada sistem fertigasi yang melancarkan pergerakan sistem pertanian kita. Automatik siram sendiri. Ada pokok-pokok banyak kat Cameron Highland kalau kita pernah pergi. Tiba-tiba sampai satu waktu tak nampak pun orang tekan switch dan sebagainya, tiba-tiba automatik air siraman memancut kepada tanaman-tanaman. Juga dalam bidang fashion. Okey, dalam bidang fashion, reka bentuk fashion hari ni kalau kita tengok dalam bidang hiburan, macam-macam lah fashion. Pelik-pelik, ada futuristik, ada 90s, ada 80s, ada casual, okay, ada tu macam cowboy ke, macam traditional ke, macam-macam, pelik-pelik. Itu bidang konkret, kita nampak, kita boleh pegang. Satu lagi, bidang yang terlibat adalah bidang abstrak. Abstrak ni bermaksud reka bentuk yang boleh dilihat tapi tak boleh nak pegang. Contoh macam sistem. Okay, macam sistem, which is pernah tengok tak gambar laman web?
ataupun gambar filem. Gambar dalam poster filem. So itu contoh perekaan atau mereka bentuk produk, mereka bentuk yang boleh dilihat tapi tak boleh nak dipegang. Maksudnya kita ada gambar orang tapi tak boleh pegang orang tu. Okey. Contoh biasanya yang melibatkan abstrak ni biasanya dalam bidang perkhidmatan. Contoh macam perkhidmatan bas. Perkhidmatan bas. Contoh perkhidmatan bas. Bas memang kita boleh pegang bas tu, tapi perkhidmatan tu kita tak boleh nak pegang. Dari sudut tempah tiket, beli tiket, pegang tiket, bergerak tiket, kita boleh nampak keadaan tu berlaku tapi kita tak boleh pegang keadaan tersebut. So itu abstrak. Dan satu lagi dalam bentuk komunikasi. Okey, komunikasi contoh macam you nak berhubung melalui WhatsApp. Okey, you tulis hantar WhatsApp. Boleh tak you pegang komunikasi tu? Boleh tak you pegang mesej tu, duduk simpan tu, tak naklah hantar hari ni? Boleh. Kita boleh hold, tapi itu keadaannya boleh hold dulu. Maksudnya kita boleh tunggu nak hantar ke tak nak hantar. Tapi kita memang tak boleh pegang. Kita hanya boleh lihat saja. Okey, itu bermaksud bidang abstrak. Dia punya bidang reka bentuk. Sama ada kita boleh pegang ataupun boleh lihat sahaja. Okey, baik. Kemudian, elemen-elemen reka bentuk. Okey, kita nak pergi kepada elemen reka bentuk. Elemen-elemen reka bentuk ni keseluruhannya ada 7 perkara. Okey, keseluruhannya ada 7 perkara. Okey, apakah itu elemen? Elemen ni satu bahan, satu bahan ataupun satu unsur yang boleh menzahirkan idea kepada seseorang pereka bentuk untuk sama ada dia lukis ke, dia akar ke, dia bina ke. Jadi pereka bentuk ni kena kenal mana satu elemen yang sesuai untuk ditambah ataupun untuk dikurang, untuk diolah dalam sesebuah reka bentuk. Jadi sebelum nak buat reka bentuk, dia kena kenal pastilah apakah elemen yang nak guna, nak buat macam mana. Okey, so elemen tu keseluruhannya ada 7 perkara. Terdiri daripada garisan, terdiri daripada rupa, terdiri daripada bentuk, terdiri daripada tekstur, terdiri daripada saiz, terdiri daripada warna, terdiri daripada ruang. So, ini ketujuh-tujuh elemen. Okey, kita pergi satu persatu terlebih dahulu. Apa itu garisan? Garisan. Bila sebut garisan ni, saya selalu nyanyi lagu ni dululah. Saya suka kumpulan Kopratasa. Dia kata, dari titik ke titik, ku tarik satu garis. Satu garis hitam. Satu garis hitam dari Kembara Malam. Lagu Kembara Malam oleh Kopratasa. Cerita pasal garisan. Okey, garisan. Apa itu garisan? Maksudnya daripada titik ke titik kita cantumkan. Kita cantumkan daripada titik ke titik, kita akan dapat satu garisan. Yang ada panjang, yang ada jarak. Itu kita sebut dia sebagai garisan. So, apa fungsi garisan ni? Kenapa wujud garisan? Okey, kalau wujud garisan tu kita nak kena buat apa sebagai pereka bentuk? Okey, garisan ni biasa akan bahagikan 2 ruang kawasan. Ada garisan, kita bahagi 2. Ni contohnya garisan. Tangan saya garisan. Kita ada ruang sini, ada ruang sini. So, dia membahagi 2 ruang. Membahagi satu ruang, jadi 2 ruang. Sekarang ada ruang kat sini, ada ruang di sini. Boleh faham? Okey. Yang keduanya, garisan akan menunjukkan pergerakan arah ataupun aliran. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, okey, nampak di arah kena U-turn, kena berpatah balik. Yang ni arah ke kanan. Yang ni arah kanan. Yang ni jalan mati. So, ini pertunjukan garisan ni menandakan tentang pergerakan, menandakan tentang aliran. Ada juga garisan yang menunjukkan perhubungan di antara elemen. Okey, cuba tengok betul-betul. Ini gear serong dan juga gear helix. Okey, nampak macam gear biasa tapi gear ni pelik. Tengok bunga gear ni. Bunga gear ni dia serong. Yang bawah pun serong. That's why dia panggil gear serong. Iaitu tujuannya memindahkan pergerakan lurus kepada pergerakan 45 darjah. Okey. Ni gear serong. Satu lagi, yang ni gear helix. Gear helix yang atas ni pun serong. Dia tak macam biasa. Yang ni biasa, pilihan biasa dia serong. Yang ni dia bunga.
Yang ni biasa kita guna pada steering. Okey, ubah kiri kanan, yang ni bergerak. Kiri kanan dia gerak lah. So itu. Maksudnya kalau ada garisan, kita boleh nampak dia punya hubungan dia tu. Okey. Kemudian, garisan juga mewakili ketegangan antara dua titik. Ni contoh gitar. Ada pandai main gitar ni? Kalau pandai main gitar ni boleh contact saya. Kita boleh audition untuk nasyid. Okey. Nampak? Ni. Menandakan ketegangan. Garisan juga menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Garisan ni, celah-celah di antara batu-batu. Rehat ni, kawasan rehat. Ni kawasan rehat. Garisan juga menunjukkan keseimbangan. Ni, keseimbangan antara jam kiri kanan. Nampak garisan ni? Saya berak ni. Menunjukkan keseimbangan. Tengah-tengah ni, badan raba-raba ni menunjukkan keseimbangan di antara sayap kiri dan sayap kanan. Nampak? Garisan juga menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Bebas. Okey. Garisan menunjukkan gerakan dan tenaga. Air yang mengalir. Garisan juga menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan. Garisan tebal. Semakin tebal garisan, semakin dekat. Garisan nipis yang halus itu menunjukkan objek tersebut jauh. Itu yang pertama. Elemen pertama iaitu garisan. Saya kena pergi laju sikit. Okey, kemudian rupa. Apa pula rupa? Rupa ni adalah terdiri ataupun yang dihasilkan oleh garisan. Rupa ni, tadi awak buat satu garisan. Tapi bila awak cantumkan garisan tu macam ni, bila garisan tu bercantum je, dia akan membentuk rupa. Contoh macam ni saya buat. Macam ni daripada sini, garisan ni, saya buat macam ni. Yang ni akan jadi bulatan. So, bulatan adalah sebahagian daripada rupa. So, rupa mempunyai permukaan yang rata. Ada garis sebagai sempadan yang mengelilinginya. So, ini bermaksud rupa mempunyai ruang. Dia ada ruang, ruang di luar dan ruang di dalam. Dan kawasan yang berbeza daripada ruang sekeliling dan bersifat dua dimensi. Okey, dan tidak berjisim dan mempunyai luas. Dan terdapat dua kategori, kita ada rupa geometri. Ini rupa geometri yang biasa kita nampak. Circle, oval, triangle, square, trapezium, diamond, rhombus, parallelogram, rectangle, pentagon, hexagon dan sebagainya. Ini. Kita boleh guna unsur-unsur ini untuk kita masukkan dalam kita punya reka bentuk. Kemudian kita ada rupa organik, rupa yang tak geometri tadi. Ini rupa natural, rupa alami, bentuk siput, bentuk daun, bentuk apa ni? Bentuk bendera, bentuk pokok, bentuk kulit kerang, bentuk senduk. So, ini tak terikat kepada bentuk geometri tadi. Dia bebas. Okey. So, itu saja dulu. Saya terpaksa berhentikan sampai sini. Saya minta untuk awak cuba buka buku teks ataupun semak nota teks yang saya dah letakkan dalam Telegram channel. Okey, baca, kemudian nanti jangan lupa untuk isi untuk jawab soalan latihan itu sebagai kehadiran. So, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.